Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Okey, untuk episod yang dekat sini, awak semua boleh panggil kita dengan panggilan adik Haji. Alright. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama dapat buat haji. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Okey, sebenarnya hashtag idola ni adalah countermeasure untuk diri saya dulu sebenarnya dan untuk kawan-kawan yang lain. Yang mana mungkin kita teridolakan orang-orang di sekeliling kita. Ya, berdasarkan kejayaan-kejayaan mereka. Sehingga kan kita terlupa bahawa sesungguhnya yang sepatutnya kita idolakan adalah mereka-mereka yang kita akan kongsikan kisah-kisahnya di dalam hashtag idola ni. Dan kita akan mulakan tidak lain tidak bukan dengan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu jom kita sama-sama doa insya-Allah semoga melalui perkongsian ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan-kebaikan yang ada bersamanya dan kebaikan-kebaikan yang Allah kirim bersamanya kepada kita semua insya-Allah, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita perlindungan sebaik-baik perlindungan daripada keburukan-keburukan yang ada bersamanya dan keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala kirim bersama-samanya. Amin amin Allahumma amin insya-Allah. Terima kasih banyak. Baik, kita mulakan Okey, tapi sebelum tu saya nak kena bagi tahu awak semua tahu. Adik Haji nak kena bagi tahu bahawa sesungguhnya adik Haji ni bukannya orang pandai, bukannya orang baik pun, belajar-belajar je, belajar-belajar. Jadi disebabkan itu adik Haji akan bacakan kisah-kisah yang tertulis dalam kitab Fadilat Amal, iaitu karangan Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaih, dalam bab 1 tabah terhadap kesusahan untuk agama. InsyaAllah moga-moga bermanfaat insyaAllah. Amin. Baik, yang pertama kisah dia bertajuk perjalanan Nabi SAW ke Taif. Okey, setelah mendapat tugas kenabian, Nabi SAW menjalankan usaha dakwah di Mekah selama 9 tahun dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda Nabi SAW. Di kalangan orang yang menolong baginda SAW, terdapat hanya segolongan kecil daripada mereka yang telah menerima Islam serta segelintir orang yang masih belum memeluk Islam. Kebanyakan orang kafir Mekah berusaha seraya upaya untuk menyusah dan mempersendakan baginda Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada. Bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, juga ialah antara orang yang baik hati. Walaupun tidak memeluk Islam, dia tetap membantu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyeksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Thaqif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah tiba di sana, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun, mereka bukan sahaja tidak menerima ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik, sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur di kalangan orang Arab. Sebaliknya mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan. Tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Hoi, engkaukah orangnya yang Allah Subhanahu wa taala hantar sebagai nabi?" Orang yang kedua pula berkata, "Tidakkah ada orang lain daripada kamu yang Allah Subhanahu wa taala temui untuk diutus sebagai nabi?" Orang yang ketiga pula berkata, "Aku tidak ingin bercakap dengan kamu. Kerana kalaulah kamu sememangnya nabi sebagaimana didakwa, maka mengingkari percakapanmu mendatangkan musibah. Dan sekiranya kamu seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang seumpama itu." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, baginda sallallahu alaihi wasallam cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya tiada seorang pun yang sanggup menerima. Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Keluarlah dari bandar kami ini serta-merta, pergilah ke mana-mana yang kamu suka." Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah langsung tiada menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek, membersenda dan melentari baginda sallallahu alaihi wasallam dengan batu hinggakan kedua-dua kasut baginda sallallahu alaihi wasallam dilumuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah selamat daripada pengacau-pengacau tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, mafhumnya, "Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas, Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang akan menyerang aku atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat daripada Engkau menurunkan kemarahanmu kepadaku atau Engkau murka kepadaku. Kepadamulah aku tetap merayu sehingga Engkau redha. Tiada sebarang daya, yakni untuk melakukan kebaikan, dan tiada upaya, yakni untuk meninggalkan kejahatan, kecuali dengan petunjuk.
Dengan doa sedemikian bersemaraklah sifat qahar Allah Subhanahu wa taala, raja segala kerajaan. Lalu Jibril alaihissalam datang memberi salam dan berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perbualan kaum itu dengan Tuhan dan telah mendengar jawapan mereka serta menghantar satu malaikat yang bertanggungjawab ke atas gunung ganang. Perintahkan sahaja malaikat itu supaya melakukan apa-apa yang Tuhan kehendaki. Selepas itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama ada diperintahkan supaya saya melagakan bukit-bukit di kedua-dua arah supaya mereka semua akan hancur, atau apa-apa sahaja hukuman yang Tuhan tetapkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang amat pengasih lagi berbelas kasihan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan, aku tetap menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadat kepadanya di kalangan anak-anak mereka. Keterangan. Okey. Inilah dia akhlak pribadi mulia, seorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan atau kita dilimpari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi begitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Kezaliman demi kezaliman kita lakukan ke atasnya, sedangkan kita mengaku yang kita ialah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang begitu dahsyat, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pun mendoakan keburukan ke atas mereka dan tidak juga mengambil sembarang tindak balas. Jadi insyaAllah semoga perkongsian kita ini bermanfaat. InsyaAllah terima kasih kepada yang sudi menonton. Kita akan jumpa nanti untuk episod akan datang. InsyaAllah. #Idola. Assalamualaikum.